Mesti korang tanya kenapa aku tak nak cerita apa semua kan. Assalamualaikum, salam malam Kliwon. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Okay guys, seperti yang kita tahulah, Santai Chill video paling top sekarang ni trending adalah video Sam. Tapi Acap tak ada sekarang ni. Acap tak ada disebabkan PKP. So sebabkan permintaan korang desak nak juga Sam bercerita, aku try pujuk. Aku rasa lama juga kot aku pujuk Sam ni untuk bercerita, sebabnya selepas 3 video yang kita orang record, Sam sendiri bagi tahu kita orang yang dia tak berapa sihat sebabkan gangguan-gangguan yang dia pernah bercerita. Apa yang dia cerita tu, itulah gangguan yang dia terima selepas dia bercerita pada malam tu. Senang cerita. So selepas jatuh ataupun layu dengan pujukan kita orang, hari ni Sam hadir malam ini untuk bercerita kepada korang. Okay, kalau tak percaya, cuba suara sikit Sam. Hello, hai. Nampak? Sam aku kena tipu ni Sam. So, aku tak nak buang masa lah untuk part 4. Tapi aku nak bagi tahu sekali lagi part 4 ni adalah part the last yang Sam cerita. Lepas ni dia kata dia tak nak lagi cerita. Ini khas untuk korang, okay? Untuk korang. So, aku harap korang layan lah kisah seram Sam malam ini. Okay. Okay, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Yang macam yang korang sedia maklum lah, kita ada part 1 sampai part 3, kita sampai masa aku belajar pengalaman hidup sampai umur belum masuk kerja. So hari ni aku nak sharekan pengalaman aku dengan yang mata terbuka macam ni, hijab terbuka, masuk alam kerja. Maksudnya aku bercampur dengan orang keliling, suasana yang lebih luas daripada sekolah apa semua kan. So aku lepas habis belajar, aku kerja kat satu pasar raya kat Sungai Udang ni. Okay, besar lah. Dia ada store, dia ada bay receiving apa semua kan. Cerita ni mula dia macam dulu pasar raya ni pernah lah kecoh pasal orang kena sampuk, kena apa, nampak kelibat. So benda ni kena kat aku. So satu hari ni aku supervisor time tu. So aku memang selalu duduk dekat area belakang tu. Area belakang tu tempat loading bay tu, sebelah tu ada tong sampah. Bilik tong sampah, memang khas untuk buang sampah kan. So aku duduk buat dalam 10.30 macam tu, sebab kita orang akan balik pukul 11. Kita buat, lepas tu kawan aku datang 2 orang. Si Ahmad dengan si Ali. Dia datang, konon nak teman lah, nak teman. Kita orang buat, tengah-tengah buat tu, tiba-tiba dekat tepi sampah tu, belah sini. Okay, macam aku menjeling sini kan. Pam, aku nampak satu lembaga putih tau, tegak. Perempuan. Cakap. Aku macam mula, aku bodoh lah, aku macam hantar lah. Janji aku nampak seorang. Lepas tu si Ahmad ni tarik aku tau. Aku tengah, Ali kiri kanan. Si Ahmad ni dia tarik aku ke belakang sikit macam ni kan. Cakap, Mat, aku nampak benda bodoh Mat. Cakap, aduh, dalam hati aku cakap, aduh, seorang dah nampak pula. Aku cakap, si Ali ni dia tak nampak. So dia macam bercerita, si Ahmad ni dah macam, dia dah cemas tau, sebab mungkin takdir dia ataupun kehendak Tuhan dia nampak kan. So macam dia nampak, aku macam aduh, macam mana aku nak keluar balik, sebab kita kena lintas nak pergi ke pintu keluar tu. Aku kena lintas tempat sampah tu dulu dengan benda yang tegak putih macam tu kan. Aku cakap, aku tawakal, aku cakap Bismillahirrahmanirrahim, atas izin Tuhan lah, aku cakap kan. Aku ambil tangan, aku usap dekat kelopak mata Ahmad. Aku cakap, bisik telinga dia, selawat. Aku cakap,
Ya Allah Tuhanku, kau tutuplah kejap-kejap dia. Kan? Bagilah kita balik. Kau kan, time tu nak balik, aku nampak Ahmad dah tak nampak sebab dah tutup kan. Izin Tuhan tapi dia tunduk ke. Aku takut, kita pun takut, yang si Ali ni tak nampak aku suruh dia jalan depan. Jalan depan dia. Yang dalam 3 orang tu jalan sampai kat parking motor, baru aku cerita. Okay, tapi cerita ni tak mati kat situ tau. Dekat sana, dekat masa aku kerja tu ada seorang budak perempuan yang macam dia ala macam tomboy lah, lelaki kan, rambut perang apa semua. Dia datang daripada Pahang. Kisahnya si budak perempuan ni dulu dia pernah cerita yang dia pernah kena buatan tunang dia. So dia pun macam bolehlah nampak budak-budak lah ni sebab dia pernah kena gangguan tu juga kan. So jadikan cerita, dia buang sampah malam tu. Time tu kita orang tengah duduk kat receiving tau. Dia buang sampah, tiba-tiba dia lari. Dia menjerit macam tu lah, macam mengacau kan, cakap, pal weh, cakap dengan dia. Dia kata, masa dia buang sampah tu, dekat bilik sampah tu, dia nampak seorang perempuan melintas dinding. Daripada dinding ke dinding. Masa dia tembus lah. Tembus. Itu menyebabkan dia lari. Bila dia lari, kita macam, aku buat bodoh lah. Aku macam, tak bawa hal lah. Lepas tu, besok tu, pernah kecoh dekat pasar raya aku tu. Pasal orang kena rasuk, sampuk. Budak perempuan tu, dia dah mengacau. Sebab dia kata dia nampak benda tu. Masa dia nak buang sampah, lepas tu macam time tu nak pergi ke tandas perempuan. Memang macam seram dia rasa kan. Lepas tu dia macam mengacau time tu. Ada footage tu, tapi aku cek tadi tak ada lah. Tak boleh bagi. Lepas tu macam aku dah cakap tak boleh lah macam ni. Orang dah kacau orang ni, aku cakap. Aku beranikan diri time tu. Time tu aku pergi kat tong sampah tu tau. Ada seorang budak nama receiving ni, Alin, perempuan kan. Sam, kau nak pergi mana? Cakap aku nak duduk dekat tong sampah ni kejap lah. Aku cakap ada hal lah aku nak buat. Aku tunggu malam tu budak lah tu. So aku cakap mungkin time ni aku boleh guna buat kelebihan aku. Kita tak tahu apa dia nak. Kenapa dia kacau orang kan. Aku beranikan diri, duduk situ. Tak ada apa. Tapi aku ambil pintu besi tu kan, tutup. Dan tutup tu aku baca ayat kursi. Baca ayat kursi aku cakap, Ya Allah ya Tuhanku, Kau Tuhan yang berkuasa sekalian alaman. Izinkan aku kunci apa yang ada di dalam. Yang batin. Maknanya kalau zahir orang buka, pintu terbuka. Tapi bukan yang batin. Maknanya benda tu bagi aku dia tak boleh keluar. Disebabkan tindakan yang aku berani tu, besok tu aku demam. Tapi dalam aku demam tu hari Jumaat. So aku bangun nak pergi sembahyang Jumaat. Tapi malam Khamis tu aku mimpi. Satu orang perempuan datang dalam mimpi aku. Dia diri tegak Dalam mimpi tu aku tahu tu benda tu. Aku tanya, apa kau nak? Aku tanya apa kau nak, aku nak, tapi dia tak jawab, dia diam lah. Lepas tu aku demam, besok ayah aku tanya, Sam, kau kenapa demam ni? Tak ada apa ya. Tak ada apa lah. Lepas tu dia cakap, aku cakap, ya, malam tadi orang ada mimpi macam ni kan. Yang jadi yang best ni, bila bapak aku cakap, kau mimpi perempuan kan? Baju putih, siap mention nama perempuan. Aku cakap, mana ayah aku tahu benda ni? Sebab aku tak pernah cerita kat ayah aku. So macam, dia bagi tahulah nama sekian. Lepas tu ayah aku cakap, tak apalah. Dia dah bagi tahu nama tu, kita sedekahkanlah Al-Fatihah kat dia. Dah dapat nama, ayah aku cakap, kau sedekahkanlah Al-Fatihah. Adalah nama dia yang aku tak boleh mention, mana tahu keluarga dia terdengar warisan. So aku, time tu, aku solat, aku sedekahkanlah sekali Al-Fatihah. Dekat situlah pengalaman tu yang aku belajar tau. Sebab selama ni kan mak aku meninggal, aku sayangkan mak aku terlalu. So dalam doa aku kerap mention nama arwah mak aku je dengan ahli keluarga aku. Aku tak mentionkan muslimin dan muslimat. Dan setiap hari tu aku terus mentionkan lah. So macam, tak apalah, kita tak kenal siapa pun, kita sedekahkan je Al-Fatihah. Sebab benda tu, sebenarnya dia tak kacau apa. Dia nak Al-Fatihah je. Sebab mungkin keluarga dia lama-lama tak sedekah. Dan yang aku tahu, rupanya pasar raya aku tu dulu hutan. So kau tak tahulah hutan tu dia sama ada itu tanah kubur ke apa ke. So duduk kat situ sebab benda ni dia tak hilang tau. Sebab selalu lalu kat pasar raya belakang tu dia mesti akan nampak kelibat perempuan tu duduk kat tu sampah tu. Tegak Selalu pukul berapa dia akan ada dulu? Dalam pukul 11, 12 selalu guard lah kena. Selalu dengan yang cashier akan buang sampah. Sebab tu aku macam bila ada cashier
aku akan suruh budak receiving ke pergi teman lah, macam buat sibuk-sibuk kat situ. Jangan bagi diorang ni sorang-sorang sebab benda ni boleh nampak kan. And then masih lagi kat tempat sama, tapi cerita lain, aku kena ganggu kat store. Okay, kita orang ni retail, kita sebelum balik 10.30 kita kena turun barang tau, top up untuk budak malam, shift malam susun dekat selling floor. So akan naik lepas maghrib. Hari tu aku yang kena turun barang sebab semua staff aku tak masuk. Aku naik. Selalu store boy akan duduk kat atas tu. Dia akan tunggulah, dia akan kemas apa-apa barang sampai kan. So aku naik. 8.30 aku naik, tak ada masalah. Sampai dekat 10.30. Tengah-tengah aku tarik barang masuk lift, pakai forklift tu. Tiba-tiba aku dengar tangga. Kita ada satu jenis tangga yang kalau kau perasan dekat selling floor, dia warna biru, dia ada tangga tu ada roda. So kau boleh bergerak kan. Tiba dekat area Pak Sabun tu belah belakang kau. Dengar tangga tu bergerak. Bunyi macam tu. Cakap, aku mati-mati ingat store boy. Walaupun masa aku turun barang tu, tak ada store boy pun tolong aku macam, Saga. Aku cakap, jerit lah, Saga, you tolong, you masih dekat atas ke? Tak ada orang sahut tau. Senyap tu. Lepas tu aku diam lagi. Aku tarik masuk. Aku nyanyi. Lepas tu kali kedua, kuat sikit. Macam makin dekat tau tangga tu. Cakap, aku jerit, Saga, sudah 10.30 ni, saya mau turun. You apa-apa mau tolong tak? Saya tolong. Tak ada sahutan. Aku punya tempat susun barang tu, dia tingkat-tingkat tau. Kira macam paling ringan, paling tinggi. So aku ingatkan Saga ni kat tingkat 3. Dekat rak tu. So aku macam lantak kawan. Aku buat kerja aku, lagi sekali bunyi. Bila lagi sekali bunyi, aku cakap, yelah tanggungjawab aku lah. Supervisor, aku kena pastikan semua turun, baru aku boleh kunci apa kan. Bagi tahu boleh tutup lampu ke. Aku jalan pergi kat tangga tu. Memang ada tangga tu, dekat antara lorong tu, yang gelap tu, ada tangga. Kalau kau boleh imagine kan, susun, kau bayangkan barang penuh-penuh, sabun kan tinggi-tinggi, penuh, ada tangga. Tak ada lampu. Okay? Tapi kat tempat lain ada lampu. Aku akan kat tingkat 3. Sampailah aku jalan pergi kat dia, kat tangga tu, aku dongak atas tingkat 3. Saga, cepatlah, saya mau tutup lampu ni. Pap, lampu satu store tertutup. Kau kat tengah-tengah store. Aku cakap, tak boleh aku cakap ni. Aku diam lagi tau. Dalam dah gelap tu, kan aku nak patah balik pun aku kena cahaya kan. Aku buka phone. Aku on phone, aku tengok jadual kita orang tau. Cakap, budak ni cuti bayar ni, aku cakap. Kalau ada pun store boy akan turun pukul 10. Sebab store boy balik 10.30. Dia akan tutup kunci pintu dekat depan. So dia tak ada dekat store. Sudah. Aku cakap, macam mana ni? Aku pusing tau. Aku pusing, tak pandang pun tangga. Dekat area kicap kan, aku tak pandang pun. Aku jalan dia. Aku jalan bunyi tangga tolak. Tolak lagi. Tak sampai 10 tapak tau. Aku berhenti. Aku kata nak toleh ke tak toleh? Aku nak terus ke tak nak terus? Aku jalan lagi tau. Jalan. Aku cakap tak boleh lah macam ni. Sebab aku rasa macam, aku macam berani lah nak toleh. Aku toleh je dulu sebab lampu dah menyala. Kat sebelah tangga tu petak tinggi. Pam, satu lembaga hitam tau. Agak muka ganas. Macam tu. Aku macam, weh, serius baik. Aku 100 meter aku lari. Turun tangga pun masa aku tolak tangga tu. Aku lari. Tapi masa aku lari ke arah nak turun tangga tu, tangga yang benda hitam tu bang langgar dinding. Tahu tak macam marah. Macam marah. Time tu sebabkan bunyi hentakan tu, seorang budak receiving naik tau. Budak perempuan. Dia naik tapi aku sempat tahan dia. Aku cakap, jangan naik. Aku cakap. Lepas tu kata, kau okey tak Sam? Kau okey? Aku cakap, aku okey tu. Habis muka kau pucat tu. Cakap, ya aku okey. Aku cakap. Tu dia cakap, kau pergi lah beli ambil air. Beli air. Aku cakap. Dia beli air, aku minum, aku basah muka aku selawat. Baru aku okey. Start hari tu, dia ada cerita tapi aku tak tahu cerita tu betul ke tak. Diorang kata pernah ada staff jatuh dekat tempat tu daripada tingkat 3. Tak tahulah staff tu mati ke tu injured.
So memang ada kemalangan yang berlaku kat store. Dan store kau kena faham, store tu dia ada simpan arak, dia ada simpan anak patung, kan, non-food ni barang kan. So macam benda menyerupai manusia dekat tempat yang macam tu tak berpenghuni. Lepas tu aku cakap start hari tu, terus aku cakap kat staff aku, turun barang awal, jangan naik seorang. Dan ada sekali tu aku naik, aku buka Yasin. Aku buka Yasin, aku baca lah. Tapi still lagi kau akan, bila lalu kat situ pukul 10, aku takkan lalu kat situ. Aku sanggup ambil berat-berat tempat lain, janji aku takkan lalu situ. Betul, dia memang gelap, lepas tu kau memang lalu memang akan memang kat situ. Sebab tu store, entahlah, ada yang cakap nampak kat tingkap orang bersidai. Tapi aku macam tak percaya lah, tak tahu. Tapi yang memang hitam tu memang aku nampak lah. Dia macam marah jin kot. Sebab kalau benda, yelah selalu aku benda hitam, tegak, mata merah ni bagi aku jin kan. Lepas tu settle lah cerita pasal aku kat kerja. Ni aku nak cerita share pengalaman aku. Yang seterusnya pasal, kau pernah dengar cerita pasal buruan tuak? Kau pernah dengar cerita pasal buruan tuak? Permainan buruan tu. Tahu? Seronok kan mainan, kenakan orang. Betul. Sambil camping lah, waktu camping malam kan. biasa. Selalu junior, kau letak, kau lari, lepas tu kau pergi batang mangkuk, dia tepuk kau kan. Aku tak kena macam tu. Kena lagi real ni. Aku tak nak dedah kat tempat dan aku tak nak cakap aku join dengan siapa. So siapa yang dengar mungkin dia tahu cerita aku. Sebab dia ada 10 orang, melibatkan 10 orang Fesi, 10 orang junior yang peserta lah. So masuk aku 11. Malam tu, diorang bincang nak buat aktiviti apa tau. Si Ali ni, aku bagi Ali lah, si Ali ni dia bercakap, okay lah kita buat buruan tu. Jangan, aku cakap. Kita tak tahu tempat ni. Lagi satu, bila kau duduk, walaupun hutan tu tak besar, walaupun dia ada pokok, setiap benda kat dunia ni ada penghuni dia, aku cakap. Degil. Kau takut lah Sam? Engkau ni apa benda? Aku cakap, jangan. Aku cakap. Dia buat juga. Okey, 10 orang Fesi, aku tak terlibat Aku malam ambil pot, aku duduk pandang lah. So 10 orang dengan 10 peserta. Yang dia select lah. Dia selalu kan nak kena kan. Okay, dia jalan lah, dia letak semua kan. Dah dalam masa, jarak tak banyak pun, dalam 10 meter. Tapi dalam mata tertutup peserta tu mata tertutup. Duduk dalam setengah jam kot, setengah jam. Time tu dah pukul 10, setengah. So bila setengah jam dah pukul 11. Time kutip tu, dah nak balik kan, nak macam nak tidur lah, nak dah settle down kan. Time kutip, kira lah, diorang kira, pop 11 orang. Daripada 10, 11. Kira banyak kali ni. Tapi time tu kita tak buka lagi tau mata peserta tu. 11-11 tu, kita orang detect siapa yang lain. Panggil nama ni. Okay, contoh Bella, Kan, apa semua kan. Semua menyaut. 10 orang. Tapi kira-kira balik 11. Cakap. Tu yang Ali ni jumpa aku, cakap, Sam, aku rasa kita salah ambil orang. Tersalah ambil ayat dia. Cakap, itulah kau degil. Dia nak buat macam mana Sam? Cakap, tak apalah aku ikut. Aku ni sombong. Kan sombong apa, macam berani lah. Kan? Aku degil. Ingatkan tempat tu aku boleh, yelah, boleh masuk suka-suka hati kan. Okay, aku ikut. Aku 11 orang tu, aku cakap, aku nak yang budak-budak peserta dah bising lah. Bang, asal kita tak boleh buka mata, tak boleh buka apa? Aku cakap, diam. Jangan cakap. Kan? Sebab aku nak tengok siapa yang ke-11 tu. Okay. Aku ambil budak perempuan ni. Aku ambil Balkis. So, belakang aku adalah Balkis. Dia macam ni tau. Bila aku akan jalan serentak, 10 orang tu, tapi aku ke belakang. So, belakang aku adalah Balkis. So, bila aku tahu belakang aku ni, kita akan pegang tali tau. Tali panjang. So, belakang aku ni si Balkis. So, macam aku tahu lah, 10 orang ni nasib lah, mesti dia ada pegangan tu kan. Aku cakap, nasib lah, aku selamat lah Balkis kan. Aku cakap kan, orang betul kan. Dah jalan, letak, gelap. Dan letak, genap 10 orang. Maksudnya 10 tempat yang kau letak, 10 tu genap? Sebab aku kata pegang tali ni, kau facing kau mesti tahu kau letak dia orang kat mana kan. Letak balik tempat dia. So maknanya, kat aku siapa siap belakang? Dekat situ yang aku detect, Balkis adalah antara orang yang ke-7 tadi. Ke-7 atau ke-8. Siapa kat belakang? Aku tak boleh. Aku jalan je. Tak jauh pun. Jarak dia macam 50 meter tu kan. Tapi, sebab kau dah tahu yang belakang kau tu bukan manusia, aku tak boleh dah. Diam.
Bila aku jalan, pop, aku rasa berat. That's mean aku tahu belakang aku tu ada benda yang bukan manusia. Aku tak boleh. Tarik tak jalan. Tarik. Kau tahu tak, dekat aku tarik tak jalan kan. So kau tahu tak, pernah tengok tak kau masuk hutan, dia ada satu pokok yang besar, bawah ada tu. Ya, okey, macam di akar bawah tu besar. Akar tu. Okey, pokok besar sebenarnya Pokok tu. besar tu, kau boleh duduk bawah tu. Faham. So bagi aku benda tu duduk kat situ tau. Menyebabkan aku nak jalan tak boleh, aku nak lari. Okay, hold up. Korang ingat tak yang kita orang nak bagi satu giveaway? Bukan satu, sebenarnya kita nak bagi 3. Okay, macam mana sebenarnya nak dapatkan giveaway ni? Ada syarat, kita tak bagi macam tu je. Yang penting sekali mestilah dah subscribe YouTube kami, dah follow IG kami dan juga Facebook kami. Dan apa yang korang kena buat adalah tag 3 orang kawan korang dekat IG Santai Chill, letakkan slogan yang menarik, korang nak baju ni sebab apa dan kenapa korang minat dengan Santai Chill. Kami akan pilih dekat next video. Pemenang ni kami akan umumkan next video. Kami akan bagi 2 helai t-shirt dan 1 hoodie. Jangan terlepas untuk dapatkan giveaway ni sebab peluang ni hanya terhad pada 3 saja. Dan kepada yang minat, kalau tak dapat menang giveaway ni, jangan risau, korang boleh beli merch ni. Okay? Siap. Aku nak lari. Pokok tu depan aku. Aku tak boleh, cakap tak boleh. Aku diam, aku dah tak boleh tu. Nak jerit pun suara kau tak boleh. Tiba-tiba kan, kau bayangkan macam kau kau duduk belakang kau tu, tiba-tiba kau rasa ada tangan lalu kat leher kau macam ni. Tak ada. Dia lalu kat leher kau macam tu, nak cekik kau. Memang kau rasa suasana tu jadi macam malap tau. Gelap ke. Lepas tu nafas kau dah jadi macam sesak. Ya, tangan kat sini kan, menjalar macam tu kan. Macam, aku cakap bismillahirrahmanirrahim. Itu aku bercakap. Maksudnya bismillahirrahmanirrahim dengan izin Tuhan kan. Aku cakap dengan nama Tuhan. Cakap, aku baca ayat kursi hati aku. Baru aku rasa macam aku boleh, memang dah aku rasa mati lah kat sini. Sebab ego aku tadi kan, nak tunjuk berani kan. Tiba-tiba aku dah, aku rasa orang sentuh belakang aku. Sam, kau okey tak? Baru aku macam, apa tu? Aku macam tu. Faham tak? Macam aku pergi ke dunia lain sebenarnya. Bila aku tanya, aku tengok jam tadi tu tepat pukul 12 baik. Tepat pukul 12, depan aku yang, orang kata apa? Yang kayu pokok tadi tu, aku dah jumpa aku kat dalam tu. Tanya kau, macam mana kau jumpa aku? Dia kata, Sam, kita pergi tadi pukul 11.30. Setengah jam kau tak muncul-muncul. Faham tak? Jarak tadi tak jauh, tapi kita orang pelik kau hilang pergi mana. So ni kau dah berpisah dengan dia orang sebenarnya. Dah berpisah. Aku yang pegang tali terakhir tu. Tapi masih pegang tali dia orang sekali. Kira depan aku tali dah panjang tapi dia akan ke belakang Yang belakang aku ni, masa aku jalan tu, sebelum aku tahu benda tu, memang rasa ada orang pegang. Sebab tali tu tegang. Bukan tali tu seret ke lantai. Kalau seret ke lantai, aku tahulah memang tak ada orang kan. Tu aku cakap, tak boleh lah macam ni. Lepas tu aku tanya dia orang. Dia kata dah 30 minit, kita orang cari kau tak jumpa. Sebab aku kata dengan orang, kau duduk 10 orang, aku akan pergi pick up orang. Tapi dah 30 minit menyebabkan diorang pun dah risau. Tu yang diorang cari aku. Diorang cari aku, kau tahu dia jumpa aku kat dalam pokok tu, dengan leher aku tegak macam ni. Mata aku tegak, mulut tengah-tengah. Kau duduk dalam tu lah. Dalam tu duduk macam ni. Tapi kau nak keadaan macam ni ya. Macam ni. Kau bayangkan. Tapi dalam masa aku alami tu, aku tak sedar apa aku macam tu. Maksudnya aku tak tahulah kalau ada benda masuk dalam mulut aku ke apa, menyebabkan aku sakit. Mulut tak berbuih semua tak ada lah. Mulut tak ada. Menyebabkan aku sakit ke apa sampai sekarang kan. Memang mulut aku tengah-tengah tu. Diorang cakap. Dah settle, nak balik, kemas-kemas. Sekali macam, orang kata apa, penjaga hutan lah. Dia selalu orang yang pakai baju macam jaga ke apa. Ranger hutan? Ranger hutan macam tu kan, dia cakap. Sebenarnya, tempat tu, bawah pokok tu, tempat pemujaan. Kau perasan tak? Kan bawah pokok tu dulu ada orang letak macam lilin. Orang ngangkung bambu. Tahu tu, tak nombor. Tu kan. Kenapa kenapa aku boleh pergi ke situ? Itulah cerita aku yang 11 orang. Lebihnya 11 orang. Start situ aku dah terus tak nak main dah. Macam, aku tak nak.
Aku letak masuk hutan, start benda tu. Walaupun hutan simpan tu ya, hutan Sungai Hudang hutan simpan pun aku dah tak nak lari lah. Sebab tiap kali aku lari, dia bukan kau takut binatang tau. Kau rasa macam ada benda je ikut belakang kau. Yang kau tarik energi tu kan. Lepas tu, benda tu tahu kau nampak. Kan? Benda tu tahu, siang hari pun kau boleh nampak. Lepas tu, macam tu lah aku punya cerita kan. Yang tu, so, mesti korang tanya kenapa aku tak nak cerita apa semua kan. So, aku ada tulis cerita seram sebab macam dalam aku bercerita, aku menasihat, ada yang aku boleh share dengan korang kan. So aku macam, aku bercerita, aku tulis, aku bagi kat Santai Chill. Tu antara cerita aku lah, cerita yang 3 tu aku niat, aku nak suruh macam kau bercerita ke, Betul. ataupun Syuk cerita kan. Dia macam, masa aku tulis tu, malam tu, aku tidur kat luar. Style aku ni tidur kat luar. Kan? Aku tidur kat atas sofa luar, aku menulis 2-3 pagi. Shilling aku tu kosong, melopong, pecah kucing. So kau akan nampak atap kan. Atap yang kalau kau layan part 1, aku ada cakap ada benda kat atas atap tu. Kan? Depan aku pokok mangga. Angin tak ada tau. Pokok tu gerak. Aku punya berani aku on and set. Aku akan kucing ataupun beruk. Tak ada orang, tak ada benda. Kan? Tempat yang diorang jumpa arwah mak aku punya tempat sihir. Pokok mangga tu. So aku macam baring balik. Baring aku sambung. Time tu aku tulis cerita yang lembaga hitam tu. Tulis. Kaki aku uncuit. Cuit. Okey, lepas tu. Kaki aku uncuit. Malam tu juga aku terus matikan cerita aku tu. Sebab aku dah dengar bisik daripada atas dengan bisik kat telinga aku. Kau kena faham lah, kalau benda dah bisik dia dekat. Aku end kan cerita aku time tu. Terus aku forward kat Syuk. Tu aku cakap, Syuk, aku tahu cerita, aku cakap, aku nak kacau. Sakit jugalah aku ada rasa demam kalau kau tengok. Kalau kau pernah tengok aku depan-depan, kau akan nampak lah. Aku ni seorang yang kurang tidur. Kan? Mata aku lebam, camik barang. Tapi bukan benda tu. Kan? Kadang-kadang nampak. Tu belum cerita lagi aku pergi rumah customer aku. Tapi aku tak nak cerita kat diorang. Kan? Aku just cuma cakap kat customer aku, bersihkan lah. Bersih, solat lah aku cakap. Kan? Buat apa yang patut. Panggil doa selamat apa kan. Ni cerita ayah aku. Tak tahu lah, kalau mungkin izin Tuhan mungkin aku akan cerita. Tapi kalau ni cerita ayah aku mungkin nak share dengan korang, nasihat dengan korang kan. Ramai peminat anime. Simpan patung, bentuk manusia. Jangan kat dalam rumah. Satu, orang kata malaikat tak masuk. Jangan sampai kau nampak patung tu bergerak. Itu je. Sebab itu yang aku alami. Kan, aku masuk kat rumah orang, aku tengok patung. Kan. Boleh, tapi jangan sempurna sifat dia. Dia tak ada. Ada sedangkan aku tengok pasal patung ni sebenarnya boleh. Tapi dengan syarat patung tu kau tak layan seperti manusia. Yes. Maksudnya kau layan patung tu macam permainan. Kau tak boleh anggap macam ada setengah perempuan kan dia layan macam sayang kan. Tak boleh sebenarnya, benda tu salah. Walaupun bear. Dia dianggapkan benda tu bernyawa. So kalau boleh mana-mana yang ada adik ke kakak yang ada patung, jadikan dia patung sebagai permainan. Bukan kau letak hiasan peluk tidur, tak boleh. Kalau masa main tu kau boleh pukul tunjal, kau cedok macam babos, tergajang, itu boleh. Okay, sambung. So tu lah nasihat aku lah kan. Lepas tu macam biasa lah, kebersihan apa semua. Lagi satu, kalau lalu kat kubur, sedekahkanlah Al-Fatihah. Okay. Jangan sampai kau nampak dia tegak kat atas tu. Sebab macam aku dah nampak kan. So tu lah nasihat aku. Harap tak ada lah next. Ada izin Tuhan mungkin aku cerita next lah. So jaga diri lah. Okay guys, itulah part 4. Okay, part 4 Actually apa yang saya cakap tu betul. Dia dah tulis sebenarnya cerita tu kepada kami sebab dia memang tak nak cerita kepada kami. Sebab korang 3 video kat jam, korang duk tulis Sam mana. Kita orang dah cakap Sam tak sihat, tak boleh cerita. Korang paksa juga. Tapi kita orang sebenarnya kita pujuk. Sebenarnya dah berapa hari kita orang pujuk Sam tu. Sam, last. Hari ni dia buka buah last cerita lah. Last cerita, okay? Korang jangan komen lagi lah sebab dia kesian. Memang korang dengar sedap. Tapi yang menanggung, aku cakap jujur selepas Sam cerita, Kak Jam cerita, kami kru Santai Chill kena terpias tau. Kita bukan nak sembang, bukan nak buat lawak, bukan nak buat gimmick. Okay, ini kau tengok muka aku serius sekarang ni kan, aku tak buat lawak. Ini memang betul. Even aku sendiri pun
Aku malas sebab tu aku kalau cerita seram ni kadang-kadang lah aku tengok sekarang pukul apa? Pukul 10.38 tau. 11.38. Aku nak balik sekejap lagi ni. So, untuk yang terakhir lah Sam. Untuk yang terakhir yang Sam. Sebab ada yang komen nak kau revealkan muka. Dia nak tengok sangat muka kau. Aku dah cakap sebab kita orang tak nak tunjuk sebenarnya pertama air kan. Betul. Tapi tak pulang pada Sam Sam, adakah kau sudi untuk reveal muka kau untuk part 4 ni? Tak apa lah. Kita tunggu sampai habis video. Kita tunggu Sam guys. Sebenarnya akulah Sam. Tak, bukan sebenarnya. Macam tadi Sam dah buat keputusan. Dia tak nak ada berada dalam kamera lah muka dia. Sebab macam Abi cakap, privasi dia. Okay? Kita pun tak boleh nak Reveal atas lah. perjanjian kita kan. Dia kongsi cerita. So kita pun hormat dengan keputusan dia. Sebabnya ialah macam yang Sam sendiri ada cakap, masa dia nak cerita pun dia ada terkena gangguan tu kan. Bukan dia je, dengan kita orang pun sekali cerita dia kan. So inilah pengakhiran untuk cerita Sam. Kita dah tunaikan habis permintaan diorang ni semua. Tunaikan dah part 4 Dah tak ada, takkan lah. Aku rasa takkan kot. Takkan part 5. Dah tak ada kot part 5. Cukup lah sini. Dia pun kesian kat dia kan. Kesian sebab kalau korang nak tahu juga, dia datang tadi pun dengan keadaan kurang sihat sebenarnya. Dia datang dengan keadaan yang Tong nampak lah muka dia macam mana, apa yang tak ni bukan nak tipu, ni jujur cakap memang dia tak sihat tadi. Tapi untuk korang okay. Tapi kita pun dah habis cerita pasal Sam. Kita dah melaburkan tirai Sam part 4. So, Jangan lupa like, share dan subscribe. kalau anda ada cerita seram, boleh share di IG, Facebook dan email kami. Okay? Bye-bye.